Halo dan salam sejahtera, nama saya Kenny dari Hikayat Hartanah dan minggu ini saya ingin membincangkan dan memperkenalkan anda kepada satu terma yang digunakan dalam pinjaman hartanah, iaitu non-target property. Apa tu? Sebelum tu, tolonglah tekan subscribe. Free je jikalau anda nak video seperti ini. Lagi satu, tekan like supaya lebih ramai orang yang dapat menemui video ini. Jikalau video ini sudah memberi manfaat kepada anda, sila kongsi dengan kawan-kawan dan keluarga ya. Non-target property atau hartanah bukan sasaran digunakan dalam penilaian kredit apabila hartanah atau aset yang ingin dicagar tidak menepati polisi bank tersebut. Ini boleh menyebabkan permohonan anda ditolak ya. Permohonan anda ditolak atau dikurangkan jumlah pembiayaannya. Biasanya dari pengalaman saya, permohonan anda akan terus ditolak atas alasan ia bukan hartanah sasaran bank. Apa hartanah yang bukan sasaran bank? Terdapat beberapa jenis hartanah yang biasanya bukan sasaran bank ya, atau susah nak dapat pinjaman. Hartanah yang susah dapat pinjaman boleh juga digolongkan dalam hartanah bukan sasaran. Hartanah seperti hartanah high-rise atau condominium service apartment yang sudah 10 tahun ya, umur lebih daripada 10 tahun, tidak mempunyai hak milik serata. Kalau tak ada hak milik serata, memang susah nak dapat pinjaman daripada bank. Yang kedua, hartanah high-rise atau landed yang pemajunnya sudah lingkup, sudah bankrupt, tidak mempunyai hak milik geran, hak milik. Itu memang bukan hartanah yang sasaran. Hartanah yang sudah pemajunnya sudah lingkup tetapi mempunyai liquidator adalah jenis yang ketiga. Liquidator adalah pengurus segala aset ya. Apabila sesuatu syarikat itu dideklarasi sebagai bankrupt, liquidator akan masuk dan menguruskan aset tersebut bagi pihak syarikat itu. Pihak syarikat itu tidak boleh membuat apa-apa lagi ya. Ini pun bukan hartanah sasaran kerana gerannya belum dipecahkan lagi kepada hak milik strata ya. Jadi liquidator mempunyai kuasa mutlak dalam urusan ini. Ramai bank yang memang tak suka nak membuat loan bagi hartanah seperti ini. Nombor 4 adalah hartanah yang di dalam kawasan negatif. Apa maksud kawasan negatif? Mungkin hartanah tersebut terletak di kawasan yang biasanya mempunyai kes jenayah yang tinggi. Bayangkan hari ini anda menilai hartanah dengan pintu dan tingkap sekali kan? Tapi tempat tu sering berlaku pencerobohan. Dan disebabkan tak ramai orang yang tinggal di sana, rumah-rumah di sana biasanya disita untuk mendapatkan besi buruk dan dijual, dan pintu dan tingkap malah bumbung atau rumah tersebut tidak dijaga. Jadi pihak bank akan menolak permohonan anda berdasarkan ini kerana tempat itu mempunyai kondisi yang buruk. Atau mungkin tempat itu sering banjir. Jikalau banjir saja tiap-tiap tahun banjir dan tempat tu memang terkenal dengan banjir, yes, pihak bank mungkin akan tolak. Atau yang terkini, tanah runtuh. Adakah hartanah tersebut terletak di kawasan yang mempunyai risiko lebih tinggi untuk mendapat tanah runtuh? Hartanah pembiayaan anda mungkin juga ditolak. Yang kelima adalah sekatan yang dikenakan. Sekatan seperti Tanah Rizab Melayu. Kalau ada sekatan Tanah Rizab Melayu, memang susah nak dijual atau mendapat pembiayaan. Okay? Seterusnya adalah rumah kayu. Bank tak nak rumah kayu, tak ada buat loan untuk rumah kayu. Kalau nak buat loan mesti tanah dengan rumah batu. Jadi siapa yang nak bina rumah kat kampung tu, kalau guna kayu tak ada masalah, tapi anda tak boleh dapat loan daripada bank ya.
anda hanya boleh dapat untuk tanah tersebut sahaja. Yang seterusnya adalah tanah pertanian. Jikalau tanah pertanian atau mungkin tanah yang terlalu terpencil dalam hutan, ya, pihak bank biasanya akan menolak pembiayaan tersebut. Tanah pertanian sejak kebakaran ini, anda boleh pergi ke bank yang spesifik untuk pertanian, ya, seperti Bank Pertanian Malaysia. Bank-bank komersial yang terkenal biasanya akan menolak permohonan pinjaman anda dan memberi alasan bahawa hartanah tersebut adalah bukan sasaran. Senarai dan contoh yang saya berikan tadi boleh diubah dari semasa ke semasa. Jadi jangan terkejut, ya, jikalau hari ini bukan kawasan negatif tapi esok mungkin berubah kawasan negatif apabila anda boleh mendapat loan. Tapi adakah ini bermakna anda tidak digalakkan atau tidak boleh beli hartanah bukan sasaran seperti yang saya terangkan tadi, ya? Bukan begitu, kawan-kawan. Anda masih boleh beli. Setiap bank mempunyai polisi yang berbeza, ya. Tapi bersedialah. Okey, bersedialah. Mungkin anda terpaksa mengubah keputusan anda. Bukan senang, ya. Jadi video ini adalah untuk kali ini saja. Saya berharap anda dapat belajar sesuatu mengenai hartanah bukan sasaran. Sebelum saya beredar, jikalau anda hendak beli buku, tolong luluskan. Buku ini terdapat di link di bawah, ya, untuk siapa yang nak tempah buku ini. Dan jikalau anda masih mempunyai soalan tentang hartanah dan pembiayaan hartanah, anda dialu-alukan untuk WhatsApp saya atau email. Tapi tolonglah tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang masih menonton sehingga kini, jikalau anda hubungi saya nak tanya soalan, bolehkah saya minta anda perkenalkan diri anda dulu. Perkenalkan diri, dapat kontak dari mana dan tanya soalan. Sejak kebakaran ini saya terima soalan, bukannya saya tak nak jawab, ya, tapi kadang-kadang tanya pun tak manis. Hati pun kering nak jawab. Jadi setakat ini sajalah yang saya ingin berkongsi. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang, ya. Nama saya Kenny dari Hikayat Hartanah. Bye-bye.